Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Maksudnya, dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain yang kedua, yang belum sembahyang kerana menjaga serbuan musuh. Maka hendaklah mereka sembahyang berjemaah bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan senjata itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing. Jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit, dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, maka dirikan sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Dan janganlah kamu lemah hilang semangat dalam memburu musuh yang menceroboh itu. Kerana kalau kamu menderita sakit, luka atau mati, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu. Sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Itu balasan yang baik pada hari akhirat kelak. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bermula daripada ayat 101 sehinggalah ayat 104 dalam suratul Nisa, surah yang keempat, juzuk yang kelima, yang kita hendak syarahkan pada malam ini, mengandungi 3 perkara yang penting. Yang pertama berkait dengan hukum solat qasar. Yang kedua berkait dengan hukum solat peperangan atau solatul khauf. Dan yang ketiga ialah persoalan yang
dibicarakan atau yang ditekankan dalam ayat yang kita bacakan ialah tidak berputus asa dalam menentang musuh. Walau bagaimana keadaan kamu, kerana musuh juga berada pada keadaan yang sama sebagaimana kamu. Bila mana Allah berfirman wa idza darabtum fil ard, kataan wa idza darabtum fil ard yakni bila mana kamu bermusafir di muka bumi. Falaisa alaikum junahun, maka tiada salah bagi kamu an taksuru minas salah, untuk kamu memendekkan sembahyang. Jadi maksudkan memendekkan sembahyang itu memendekkan sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Artinya ia meliputi sembahyang zuhur, asar dan isyak sahaja. Tidak membabitkan waktu maghrib dan subuh, kerana kedua-duanya tidak boleh dikasarkan. In khiftum, sekiranya kamu bimbang, an yaftinakumul ladina kafaru, iaitu orang-orang kafir menyerang kamu. Orang-orang kafir mengambil kesempatan ke atas kamu. Innal kafirin, sesungguhnya orang kafir itu, kanu lakum aduwwan mubina, senantiasa menjadi musuh kamu. Pertama, Allah Ta'ala nak ingatkan tentang dalam ibadah ada kelonggaran. Lalu kita barangkali bertanya, bukankah ibadah itu sifatnya sudah pemudah? Sembahyangnya mudah, puasanya mudah. Kerana usul dalam Islam tentang ibadat, ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tak jadikan dalam syariat ini apa pun yang sukar. Tetapi kenapakah Allah masih meringankan benda yang tidak sukar? Sembahyang bukanlah benda yang berat, mudah dilakukan, dengan maksud secara sifat manusia itu hal lain. Yakni sifat solat itu sendiri dengan perbuatan yang sama, dengan rakaat yang tertentu, ia satu benda yang ringan. Melainkan orang yang malas atau sebagainya. Tetapi kenapa Allah Ta'ala meringankan lagi dengan dijadikan solat 4 menjadi 2? Untuk menunjukkan bahawa syariat ini senantiasa memudahkan kita. Dan supaya kita sentiasa tunduk dan ikut syariat dan tiada alasan. Dan untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Allah mengasihi kita, menyayangi kita. Maka kerana itu disyariatkan apa yang disebut sebagai qasar. Kerana itu disebut dalam hadis, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Solat qasar ini ialah sedekah dari Allah ke atas kamu, maka terimalah sedekahnya. Ini sedekah Allah. Ini hadiah daripada Allah SWT. Berkenaan ayat yang kita bacakan ini, ayat 101, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sekumpulan kaum Bani Najjar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna nadribu fil ard, fa kaifa nusalli?" Kami orang yang sentiasa bermusafir, macam mana kami nak solat? Maka turun ayat ini, wa iza darabtum fil ard, bila mana kamu bermusafir maka boleh kamu memendekkan sembahyang. Dan bila mana orang-orang kafir ini mendengar bahawa umat Islam dipendekkan sembahyangnya, diringankan solatnya, lalu mereka ketika mana hendak memerangi umat Islam, mereka kata tak apa, kita akan menunggu waktu di mana solat yang mereka nak lakukan tadi yang menjadi keutamaan. Ada solat yang menjadi keutamaan, itu solat asar. Maka kita akan serang waktu itu. Maka Allah Ta'ala turunkan pula ayat yang berkait dengan solat perang. Baik, kita bahaskan dahulu tentang solat qasar. Asal solat qasar ini kita lihat bila mana takut diperangi oleh musuh. Apakah bermaksud? Kalau tidak bimbang apa-apa yang berkait dengan musuh, maka tidak boleh solat qasar. Berhubung dengan perkara ini, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang berkata, "Ma lana naqsuru wa qad aminna." Kenapa kita nak qasar lagi? Kita dah tak perang sekarang. Dah aman. Sedangkan ayat qasar tadi, sekiranya kamu takut musuh. Sedangkan kami tak takut apa-apa.
musafir nyaman. Kata Umar Khattab, ajibtu mimma ajabtani. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Aku juga hairan sebagaimana kamu hairan. Kerana asal turun solat qasar ini waktu perang. Sekarang kita dah tak berperang. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita kan dah tak perang, kenapa masih lagi solat 2 rakaat dalam ibadat qasar? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah sedekah yang Allah sedekahkan dengan solat tadi ke atas kamu, maka terimalah sedekah Allah SWT. Para ulama ketika mana menyebut tentang solat qasar, mana yang lebih mulia? Solat qasar atau solat tamam, atau disebut itmam. Itmam yakni menyempurnakan. Setengah ulama menyatakan bahawa solat itmam itu lebih baik, solat sempurna lebih baik. Manakala solat qasar itu cuma pilihan. Di mana di sisi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, bahawa pandangan ataupun ibadat solat qasar ini ila takhyir, merupakan satu pilihan. Kan di sana ada riwayat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda bermusafir, Nabi menyempurnakan solatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya, i'tamartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Hatta idza qadimtu Makkah qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi qasarta wa atmamtu wa sumta wa aftartu. Faqala ahsanti ya Aisyah wa ma'aba alayya. Wa kana Uthman radhiyallahu taala anhu yutimmu wa yaqsu. Kata Aisyah, satu hari aku melakukan umrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami melakukan perjalanan daripada Madinah ke Mekah. Dan bila mana sampai ke Mekah, aku berkata, ya Rasulullah, demi ayahku dan juga ibuku, engkau memendekkan solat dan aku menyempurnakan solat. Engkau berpuasa sedangkan aku berbuka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagus wahai Aisyah, dia tidak mencela aku. Artinya ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda solat qasar tetapi Aisyah solat sempurna dan Nabi tak kata apa-apa. Bukan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, bila bermusafir kadang-kadang dia solat sempurna, kadang-kadang dia solat qasar. Ini pendapat yang menunjukkan bahawa solat qasar itu ialah takhyir, yakni pilihan kita. Nak boleh, tak nak pun tak apa. Di sisi mazhab Abu Hanifah, solat musafir itu ialah azimah, itu wajib, bukannya rukhsah. Maka tidak boleh dilakukan solat sempurna, mesti dibuat solat qasar juga. Ini dari sisi mazhab Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setengah ulama berkata bahawa solat sunat musafir, solat musafir yang qasar adalah sunat. Ini pandangan Imam Malik. Setengah ulama menyatakan tentang hal ini yang berkait dengan ibadat solat qasar. Maka jarak yang dibenarkan di sisi mazhab jumhur ulama, jaraknya ialah 89 km. Di sisi mazhab Abu Hanifah ialah 96 km. Tapi kalau kita baca setengah-setengah kitab fiqh, misalnya kitab Al-Mu'tamad, di mana Muhammad Zuhaili menyebut bahawa jarak musafirnya ialah 81 km. Guru kami dalam bukunya Al-Hawal Syakhsiyah menyebut tentang solat jamak qasar, ia bermula daripada 80 km. Itu jarak qasar ini 80 sehinggalah 96. Dia bermula 80 sudah boleh dilakukan jamak qasar. Kerana masalah menentukan tadi sebab dia 16 farsakh. Dalam nak convert dia pada kilometer, itu menyebabkan berlakunya beberapa perubahan angka. Baik, itu tentang solat qasar. Di mana sepakat ulama solat qasar ini ialah solat yang diharuskan, dan ada yang mengatakan ia adalah sunat, ada yang menyatakan ia adalah azimah, ada yang menyatakan ia adalah pilihan. Dan di sisi mazhab kita telah sebut bahawa ia adalah rukhsah yang diberi pilihan kepada musafir sama ada melaksanakannya ataupun melaksanakan secara sempurna. Kalau ditanya mana lebih afdal, maka mengikut pendapat yang sahih dalam hal ini, ia bergantung kepada keadaan musafir itu sendiri.
dan bagaimana orang yang bermusafir. Di sisi kita mazhab Syafi'i, kadang-kala qasar itu lebih mulia daripada itmam bila mana dia rasa tak suka untuk buat qasar. Sebab orang tak suka buat qasar maknanya dia menolak sunnah. Maka waktu rasa macam tak suka, maka baik buat qasar waktu itu. Maka itu lebih baik. Dan kalau sekiranya jarak tadi tidak sampai 96 km, walaupun au iza balagha salasa marahil, ataupun sudah mencapai jarak 96 km mengikut mazhab Abu Hanifah, maka sebaiknya dikosarkan. Kalau kurang, bermula daripada 80 ataupun pandangan jumhur ulama 89, maka kalau solat sempurna, bagus. Tapi kalau lepas 96, solat qasar bagus untuk keluar daripada khilaf. Baik, ini pandangan ulama tentang jarak melakukan qasar. Dan sepakat ulama, solat qada kita tak boleh qasar. Solat sunat juga tak boleh qasar. Yang boleh qasar ialah solat fardu 4 rakaat. Itu sahaja boleh diqasar. Dan kalau solat itu dia ada tak sembahyang atau tinggal solat lalu nak qada pada waktu qasar, dia tetap kena sempurna, dia tak boleh qasar. Qasar hanya kepada ibadat atau solat qasar. Allahumma illa melainkan sekiranya dalam musafir tadi dia tertinggal solat zuhur ke asar, maka dia boleh ganti atau qada dengan solat qasar. Dia boleh dengan syarat solat yang ditinggalkan itu juga solat musafir dan ia dilakukan waktu musafir. Maka ini beberapa persoalan yang berkait dengan solat qasar. Kemudian kita pergi tentang solatul khauf. Solatul khauf, bila mana Allah Ta'ala berfirman dalam bab solatul khauf pada ayat yang ke-102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Bila mana kamu berada dalam kepungan musuh, maka hendaklah kamu mendirikan solat. Secara solatul khauf. Baik, ayat 102 mengajar tentang cara solatul khauf. Baik, solatul khauf atau solat perang terbahagi pada dua. Yang pertama ketika mana belum berlaku peperangan. Yang kedua ketika berlaku peperangan. Ketika berlaku peperangan, maka solatlah dalam keadaan berdiri, menunggang, menghadap kiblat atau membelakang kiblat, maka tak ada masalah apa-apa. Ini ketika perang. Musuh menyerbu, musuh menyerang, maka umat Islam waktu itu datang waktu solat. Maka kalau sekiranya waktu solat itu, setengah ulama melihat kalau waktu solat itu masih lapang, maka tidak disolatkan lagi kemudian. Tapi setengah ulama kata tidak, terus solat. Walaupun dalam keadaan berperang. Sama ada dia menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Dan ini ketika berlaku perang. Tapi dalam ayat ini menyebut ketika belum berlaku perang tetapi musuh sudah kepung. Baik, musuh kepung kita ada dua keadaan. Sama ada mereka menghadap kiblat atau membelakang ataupun musuh berada berselerakkan. Kalau sekiranya musuh berada pada kiblat, contohnya musuh ni depan kita, ni musuh ni memang kiblat kita depan ni. Bagaimana cara kita nak solat? Maka caranya yang pertama, sebelum peperangan, ialah imam melakukan solat 2 kali. Mula dia buat sekali, satu kelompok ikut dia. Kemudian kelompok ini terus berjaga. Kelompok yang tadi jaga solat bersama dengan imam tadi. Imam kena solat 2 kali. Yang pertama solat disebut fardu, yang kedua dijadikan sunat. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam peperangan namanya Zatul Riqah. Tetapi para ulama menyatakan dia ada beberapa perkara yang dituntut. Kalau nak solat 2 kali, pertama ketika mana orang Islam ni ramai dan musuh tu sedikit dan musuh tidak berada pada menghadap kiblat. Okey, ini cara yang pertama, iaitu ketika mana musuh tidak berada pada kiblat. Maka umat Islam ramai, musuh sikit, boleh buat semayang 2 kali. Tapi imam yang sama. Dia solat 2 rakaat, kemudian datang jemaah kedua solat 2 rakaat. Baik, bila musuh berada pada kiblat pula. Tadi musuh berada bukan dalam keadaan kiblat. Maka umat Islam boleh buat solat macam tu. Solat yang kedua atau cara yang kedua, bila musuh berada menghadap kiblat. Ini yang Nabi SAW lakukan di satu peperangan namanya peperangan Osfan. Apa yang baginda SAW buat? Disusun tentera Islam menjadi 2 saf.
disusun 2 saf, maka baca Fatihah, baca surah, kemudian rokok. Semua rokok. Kemudian i'tidal, semua i'tidal. Dan ketika mana sujud, hanya saf depan saja sujud. Sujud, duduk antara sujud, kemudian imam bangun. Maka saf yang belum melakukan sujud, mulai sujud, duduk antara sujud dan kembali bersama imam. Dan demikian rakaat kedua, imam rokok, maka rokok sama-sama. Imam i'tidal sama-sama. Bila imam sujud, saf yang pertama saja sujud, yang kedua tunggu. Sebab waktu sujudlah musuh datang serang. Maka saf depan dia sujud, kemudian duduk tasyahud. Maka saf yang kedua yang belum sujud, dia akan sujud, duduk antara sujud, kemudian tahiyat bersama imam, kemudian memberi salam bersama imam. Artinya salatul khauf di mana imam tadi akan susun jemaah saf umat Islam kepada 2 saf atau 4 saf atau 3 saf. Paling kurang 2 saf. Maka bila di rokok sama-sama, i'tidal sama-sama, bila sujud, yang saf belakang imam saja yang sujud, duduk antara sujud ikut imam sampai imam bangun balik. Yang saf yang belum sujud tadi, biar imam bangun dulu, maka dia barulah sujud, barulah duduk antara sujud, kemudian bangkit kembali bersama imam. Kemudian imam pun baca Fatihah, baca surah, imam rokok, sama-sama rokok, i'tidal sama-sama i'tidal. Bila imam sujud, saf yang pertama saja sujud dan sebagainya sehingga duduk tasyahud. Saf kedua, bila imam duduk tasyahud, barulah mereka mula untuk sujud, duduk antara 2 sujud dan tasyahud dan memberi salam sama-sama. Iaitu salatul khauf. Dan kalau sekiranya musuh tidak menghadap kiblat. Musuh ni tuan-tuan tidak ada arah kiblat. Bagaimana ketika itu? Caranya imam dia akan solat bersama dengan tentera Islam. Yang mana setiap bila imam buat rakaat yang pertama ni akan ikut rakaat pertama. Kemudian bila bangun rakaat kedua, saf yang depan ini akan mufaraqah. Mana saf kedua pula yang akan ikut imam. Artinya setiap jemaah tadi cuma mendapat 1 rakaat. Imam tadi disembahyang 1 rakaat. 1 rakaat, maka saf yang ikut Rasulullah tadi atau yang ikut imam, dia akan mufaraqah, kemudian dia akan sempurnakan segi 1 rakaat lagi. Maka kumpulan yang kedua akan datang untuk sambung 1 rakaat bersama imam. Lepas imam beri salam, dia akan bangun untuk tambah lagi 1 rakaat. Maka ini ketika mana musuh berada berselerakkan. Artinya kita ada beberapa cara salatul khauf. Salatul khauf ialah solat dalam peperangan. Sama ada, kita katakan tadi, imam, makmum dia buat 2 saf pada ketika mana rokok semua rokok, semua i'tidal waktu sujud. Saf yang kedua tidak sujud. Saf pertama sahaja. Sehinggalah mereka bangun kembali, barulah saf kedua mula sujud, duduk antara 2 sujud dan demikian seterusnya. Baik, ini namanya salatul khauf. Dan disyaratkan salatul khauf, mesti umat Islam tidak menanggalkan senjata. Kerana musuh menunggu waktu orang Islam menanggalkan senjata. Dan ayat ini juga menjadi iktibar atau pengajaran yang disebut oleh para ulama. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, وَلْيَأْخُذُوا حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, hendaklah kamu sentiasa berhati-hati dengan musuh kamu, dengan menjaga harta kamu dan menjaga senjata kamu. Allah kata apa? وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. Orang-orang kafir menunggu kesempatan kalau kamu cuai dalam menjaga senjata kamu dan harta benda kamu, lalu mereka menyerang kamu dengan satu serangan mengejut. Ayat ini kata ulama, kewajiban umat Islam untuk develop 2 benda. Pertama, develop senjata. Yang kedua, develop harta. Invest harta. Mesti umat Islam kuat senjata, kuat harta. Kalau kita tengok negara yang kuasai dunia hari ini, Amerika Syarikat. Ini kuasa tentera terkuat di dunia. Diikuti oleh Rusia. Diikuti oleh China. Diikuti oleh India. Diikuti oleh Pakistan. Kemudian Turki. Kemudian negara-negara lain, Britain, Itali, Perancis dan sebagainya.
Baik, kita dapati negara kafir yang paling kuat sekali, dia ada dua benda. Pertama, dia ada persenjataan yang lengkap. Yang kedua, dia ada harta dan ekonomi yang kuat. Ini punca. Dan Allah sebut dalam Quran, orang Islam, jangan kamu lalai dalam menjaga senjata kamu dan menjaga harta kamu, kerana kalau musuh lihat kamu cuai dalam menjaga keduanya ini, mereka akan serang kamu. Walaupun dalam ayat ini menceritakan ketika mana solat, senjata tu kena pegang, tak boleh nak letak. Pegang. Dan barang-barang pula letak depan. Jangan letak belakang. Letak depan. Biar kita nampak barang tu. Supaya musuh jangan ambil. Ayat ini juga kata ulama berkait dengan penjagaan negara, di mana negara Islam mesti menguatkan dua perkara, aspek senjata dan aspek ekonomi. Kerana kedua-dua aspek inilah menjadikan satu negara itu menjajah negara orang lain. Sebab duit banyak, kuat. Maka ini asas orang Islam. Menjaga senjata, mereka senjata, buat senjata. Sebab itu orang kafir sentiasa memantau negara-negara Islam dalam persenjataan mereka. Supaya mereka tak maju dalam persenjataan. Dan sentiasa memantau pergerakan ekonomi umat Islam. Sebab itu mereka buat satu grup ni tak akan masukkan orang Islam. G7 sebagai contoh. Ada masuk negara Islam? Tak ada. Ini grup-grup negara kafir. Mereka cuba monopoli ekonomi sesama mereka sahaja. Jangan ada negara Islam yang kuat ekonomi. Melainkan mereka akan buat sesuatu dan mempengaruhinya. Senjata pun sama. Untuk mengelakkan orang Islam buat senjata, lalu mereka bekalkan senjata mereka. Dan bila mereka bekalkan senjata mereka, mereka bagi syarat. Syaratnya tak boleh ubah suai. Syaratnya mesti semua dalam makluman mereka setiap benda berlaku. Syarat-syaratnya ketat. Sebab itu kalau kita tanya mana-mana sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam persenjataan, saya pernah tanya mereka kata kita terikat banyak dengan undang-undang mereka, Ustaz. Kita tak boleh nak ubah suka hati. Masa terikat dengan mereka, artinya kita tidak bebas. Kadang-kadang bila dijual senjata kat kita, ada benda dia tak pasang. Dia dijual kita misalnya sejenis, katakan kapal terbang ke helikopter, ada senjata-senjata dia tak bekalkan. Ini dia tak bagi. Dia bagi pada negara orang kafir. Negara Islam tak bagi secara package yang sempurna. Begitu mereka lakukan. Sebab itu kita kena hati-hati. Orang Islam kena bangunkan senjata sendiri. Dan kena bangunkan ekonomi sendiri. Tanpa pergantungan orang kafir secara mutlak. Artinya bukan maksud saya tak ada langsung hubungan dengan orang kafir, tidak. Tapi pergantungan jangan ada. Kata umat Islam perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam membina ekonomi. Yang petani perlu gerakkan, perlu bersungguh-sungguh dalam pertanian. Yang dalam bidang trading, bersungguh-sungguh dalam trading. Yang bahagian yang keluarkan produk, perkilangan, keluarkan betul-betul produk sehingga kita tak bergantung pada negara lain. Maka ini contoh sifat negara maju. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wala junaha alaikum, tak salah. In kana bikum adha, kalau kamu sakit. Mim matarin, disebabkan hujan. Kalau kamu terganggu disebabkan hujan. Au kuntum marda, atau kamu sakit, an tada'u aslihatakum, untuk kamu letak senjata kamu. Asal hukum bila berperang, bila sembahyang dalam keadaan perang, mesti pegang senjata. Tapi kalau sakit, tak sihat, senjata pula berat, maka boleh letak. Dengan syarat uzur. Kemudian Allah berfirman, wa khudhu hizrakum, sentiasalah kamu berhati-hati. Ada dua kali Allah ulang kepada kita supaya berhati-hati. Ayat pertama Allah sebut, wal ya'khudhu hizrahum, hendaklah mereka berhati-hati. Ayat kedua Allah menyebut khudhu hizrakum, hendaklah kamu berhati-hati. Itu ada sikap berhati-hati dengan musuh yang bernama orang kafir ini mesti menjadi sifat yang kebiasaan. Contoh kena ingat, orang kafir mereka sentiasa berhati-hati dengan orang Islam. Mereka kiasu dengan sesama mereka. Mereka kiasu dengan orang Islam. Tiba-tiba kita pula mengambil langkah atau mengambil sambil lewa. Kita kena hati-hati. Setiap gerakan, tindakan orang kafir kita kena hati-hati. Biar kita menguasai ini. Ini satu tuntutan pada umat Islam. Kemudian Allah menyebut, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, bila kamu selesai menunaikan salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, maka hendaklah kamu mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan ketika berbaring. Artinya bila mana kita melaksanakan solat,
Dalam situasi peperangan sama ada kita berdiri, kita duduk atau kita baring, maka itu dibenarkan. Faizat maknantum, tapi bila kita sudah berada pada keadaan aman, perang sudah berhenti, perang sudah selesai, faaqimus salah, maka tunailah solat mengikut rukun dan syaratnya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah ditentukan waktu. Kan itu tuan-tuan, walaupun dalam perang, kerana waktu solat itu terhad, maka tetap dilakukan. Dan bila kita buat solat, melaksanakan solat, kita bukan sekadar solat bersendirian, solatnya berjemaah. Walau dalam keadaan perang, tunjukkan kehebatan solat berjemaah. Bukan disebabkan solat perang inilah menyebabkan salah seorang panglima tentera musyrikin Mekah memeluk Islam. Itu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid memeluk Islam. Kerana ketika mana mereka berpakat untuk serbu orang Islam, ketika mana mereka sedang solat asar, tiba-tiba umat Islam solat dengan solatul khawf. Rasulullah SAW berdiri depan, Nabi rokok, maka semua rokok. Tidak, maka semua tidak. Bila Nabi sujud, maka sebahagian sujud, sebahagian lagi menunggu tengok depan. Nabi pun duduk antara dua sujud. Nabi sujud yang kedua, Nabi bangkit. Kemudian rakaat yang belakang, saf yang belakang mula kembali sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian bangkit bersama dengan Nabi SAW. Maka apa yang dilihat oleh orang kafir menggerungkan. Akhirnya Khalid Al-Walid memeluk Islam. Kerana melihat. Artinya orang Islam ni tuan-tuan sekalian, dalam semua tindakannya menjadi dakwah. Semua tindakan Islam jadi dakwah. Sebab itu kita kena praktik agama kita dari semua tempat. Cara berpakaian kita dakwah. Cara solat kita dakwah. Puasa kita dakwah. Kita baca Quran dakwah. Kita berzikir dakwah. Kita makan dengan tangan kanan dakwah. Semua benda umat Islam dalam gerakan dan tindakannya adalah dakwah yang disebab terbukanya hati orang bukan Islam memeluk Islam atau bertanya tentang Islam. Sebab itu kita jangan malu-malu untuk melaksanakan Islam. Melaksanakan perintah Allah. Yang pertama kerana setiap perintah Allah itu ada waktu yang tertentu. Maka jangan sampai terlepas. Yang kedua kerana ia adalah syiar Allah yang perlu kita agungkan. Yang ketiga kerana ia adalah dakwah kepada seluruh manusia. Dan yang keempat kerana kita berbangga dengan apa yang Allah perintahkan pada kita. Tuan-tuan, benda kalau kita banggakan kita tunjuk. Tuan-tuan ada jamaah takkan sorok, tunjuklah. Bukan sombong, kita seronok ada pakaian berjenama, jam yang baik. Itu tidak salah. Dan sahabat Rasulullah tanya, ya Rasulullah, apakah salah seorang seronok dengan pakaian cantik, kasut yang cantik? Nabi kata, tak salah. Okey, itu fitrah. Tuan-tuan beli jamaah, mestilah seronok. Seronok lagi kalau orang tanya, berapa harga? Kita berkata, adalah sikit. Dah nak potong mahal ni. Yalah sikit, takkanlah sikit, mungkin harga 7,000 kot. Kita pun senyum, seronok. Itu fitrah. Kita tak dianggap sombong. Apatah lagi tuan-tuan bila kita dapat perintah agama, kita seronok. Kita solat. Kita tak nak nyorok-nyorok solat ni. Kita boleh baca bismillah walaupun didengar oleh orang bukan Islam, itu jauh lebih baik. Nak masuk bilik air, kita baca doa bilik air. Keluar, orang Islam kata, orang bukan Islam tertanya-tanya, berdoa apa? Kami dia ajar doa. Kan di sini syaitan akan mengganggu kita, maka doa ini menyelamatkan kami daripada gangguan syaitan. Akhirnya dia membuka ruang dakwah. Kemudian Allah Ta'ala sedang menyebut tentang peperangan khauf. Kemudian mengajar umat Islam kalau dah tenang dan aman, kembali ingat Allah macam biasa. Kemudian Allah menyebut pada ayat berikutnya, wala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Fi ibtigha'il qaum, dalam memburu musuh, yakni dalam berperang dengan musuh, jangan lemah. In takunu ta'lamun, kalau kamu tercedera, fa innahum ya'lamun, mereka juga cedera. Kalau kamu takut, mereka juga takut. Kalau di kalangan kamu mati, di kalangan mereka juga mati. Kama ta'lamun, dan kamu lebih hebat. Wa tarjuna minallah, sebab kamu mengharapkan Allah. Ma la yarjun, apa yang mereka tak pernah ada benda tu. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini turun selepas peperangan Uhud. Bila musyrikin Mekah cabar lagi orang Islam berperang, maka Rasulullah keluar. Yang telah kita ceritakan, Badar Sughra. Maka Rasulullah keluar. Sebagai orang Islam rasa lemah, maka Allah turunkan ayat ini, jangan rasa lemah. Jangan rasa takut. Sifat takut ini juga ada pada musuh. Jangan takut tercedera, mereka juga akan tercedera.
Jangan takut mati, mereka juga akan mati. Tetapi kamu sentiasa mengharapkan Allah, pahala di sisi Allah, syurga di sisi Allah, darjat di sisi Allah. Sedangkan mereka orang kafir tak harapkan apa-apa, mereka cuma harapkan hidup dan menang. Asal boleh hidup, asal menang. Itu Allah ajar umat Islam, jangan takut berperang. Jangan rasa lemah, walau kita sikit. Walau mereka lengkap, jangan ada perasaan takut. Sebab perang ni tuan-tuan bukan cerita lengkap atau tak lengkap, ceritanya berani ke tak berani. Umat Islam diajar berani dan dijanjikan syurga. Dijanjikan sama ada kemenangan ataupun syurga. Kedua-duanya ini memotivasikan kita. Kalau kita tak selamat, kita mati, tempatnya syurga. Kalau tidak, kita mendapat kemenangan, kita mendapat segala kekuasaan. Kedua-duanya mengembirakan umat Islam. Ini disebut ihdal husnayain. Salah satu daripada dua berita baik, iaitu menang atau syahid. Maka ayat ini ingatan kepada umat Islam semuanya, jangan takut dalam menghadapi musuh, kerana Allah bersama kita, kerana ada rahmat Allah, kerana ada pertolongan Allah. Kerana itu sepanjang zaman akan ada umat Islam yang berani melawan orang kafir. Kalau pun yang takut, tu kita yang takut. Tapi sekumpulan orang Islam akan terus berani melawan kuasa besar. Kalau Yahudi hari ini dianggap kuat dan gagah, lihat, terus ada orang Islam melawannya. Tanpa melihat dia gagah ke, dia dibantu oleh Amerika ke, dibantu oleh mana-mana kuasa besar, mereka tidak pernah peduli benda itu. Kerana rahmat Allah bersama dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.